قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Dan bahawasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Setengah daripadanya mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Ta'ala juga pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam perbicaraan tajuk yang ke-8, sifat mahmudah yang ke-8, iaitu kasih akan Allah Ta'ala, cintakan Allah. Dalam pertemuan yang lepas dia dah sebut kepada kita dua sebab seseorang itu kasih pada sesuatu perkara. Yang pertamanya ialah kita akan kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Maka dia kata tidak ada yang berbuat baik, yang maha berbuat baik kepada kita pada hakikatnya kecuali Allah Ta'ala. Yang kedua dia kata kerana keelokan, kerana jamal, keindahan. Maka begitu juga tidak ada yang indah kecuali Allah Ta'ala. Yang kita lihat di alam dunia, keindahan-keindahan ini adalah terjemahan daripada indahnya Allah Ta'ala. Saya dah sebut dalam pertemuan yang lepas, antara contohnya ialah bunga-bunga. Ada warna-warninya. Siapa yang mencipta? Bukan benih. Allah Ta'ala tak menjadikan sesuatu makhluk dengan makhluk. Allah Ta'ala tak menjadikan bunga dengan benih. Pada zahirnya saja kita nampak dengan sebab benih itulah maka tumbuh pokok. Tapi Allah Ta'ala tak semestinya dengan benih itulah baru dia mampu mencipta sesuatu. Bahkan kita dah sebut contoh dalam pertemuan yang lepas, tanpa benih pun Allah Ta'ala boleh jadikan manusia. Adanya Adam alaihissalam tanpa ada benih, tanpa ada sperma lelaki bertemu dengan ovium perempuan pun boleh Allah Ta'ala jadikan. Tanpa ada sperma lelaki dalam rahim Maryam, tapi Allah Ta'ala boleh menjadikan Isa alaihissalam. Itu jelas dalam sejarah kita melihat betapa berkuasanya Allah Ta'ala. Dia nak tunjuk pada kita, dia tak menjadikan makhluk dengan makhluk. Begitulah juga bunga-bunga yang cantik, yang warna-warni ni, walaupun jenis yang sama, zahir saja kita melihat dia mari daripada benih pokok ni. Benih pokok ni kita cantumkan antara dua jenis pokok, lahirlah warna yang lain daripada yang lain. Contohnya, pada hakikatnya yang mencantikkan, yang mengindahkan, yang menumbuhkan pokok-pokok tersebut adalah Allah Ta'ala. Dalam Quran pun Allah Ta'ala ada cerita bagaimana Allah Ta'ala hantar angin untuk memastikan berlakunya pendebungaan. Itu alam asbab Boleh tak berlaku pendebungaan tanpa Allah Ta'ala tiupkan angin untuk memindahkan benih pokok ni kepada pokok ni? Boleh aja. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, jalan asbab dunia ni begitulah berlakunya.
Cuma jangan kita terdinding dengan sebab. Kena tengok di belakang sebab itu ada musabbibul asbab. Allah Ta'ala yang mengaturkan sebab-sebab tu. Jadi dua-dua sebab tu, yang berbuat baik pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Begitulah juga keindahan, keelokannya ada pada Allah Ta'ala. Maka sepatutnya adalah rasa cinta kita pada Allah. Kalau tak ada, maknanya kena ikhtiar usaha biar ada di dalam hati kita kasih dan cinta pada Allah. Jadi bila dah kita berusaha nak suruh ada cinta dan kasih pada Allah, nak tahu jugalah ada dah ke dalam hati kita ni sifat kasih pada Allah Ta'ala tu. Sini dia nak cerita pula pada kita alamat, tanda. Baik. Dan bahawasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Banyak dia tak sebut semua. Setengah daripada alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala tu apa? Mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Itu yang pertama sekali. Kata Syekh Qadir, tanda ada kasih kita pada Allah Ta'ala dalam hati kita ialah kita akan mendahulukan oleh seseorang tu kita lah. Letak diri kita lah situ. Akan mengerjakan yang disuruh Allah. Yang disuruh Allah ni pecah dua. Satu, suruh yang berupa wajib. Yang kedua, suruh yang berupa sunat. Dua-dua sekali. Mengerjakan yang disuruh, mendahulukan mengerjakan yang disuruh, sama ada suruhan tu suruhan wajib ataupun suruhan tu suruhan sunat. Kita dahulukan daripada apa? Dahulukan atas yang disukai nafsunya, yakni nafsu kita lah. Gitu tanda kasih dia. Contoh, kita tengok dalam sejarah antara dua orang sahabat hebat, antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam bab infak. Dalam bab infak, maklum kan, Umar dengan Abu Bakar ni, Umar lah berlumba dengan Abu Bakar ni dalam bab menginfakkan harta. Bila dengar dia semboyan jihad, maka tahulah Rasulullah akan memerlukan infak untuk melaksanakan jihad menegakkan agama Allah ni. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni dia menginfakkan pada jalan Allah Ta'ala ni semua yang ada pada dia. Sehingga kalau tanya pada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang tinggal lagi untuk engkau? Allahu wa Rasuluh. Tak ada. Yang tinggal pada dia hanya Allah, hanya Rasulullah. Lain tak ada. Maknanya ibarat seluk dalam poket, tak ada apa, tinggal. Aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul dia yang ada dengan aku. Habis segala benda dia bagi belaka pada jalan Allah Ta'ala. Tu Abu Bakar As-Siddiq. Hebatnya jihad infak dia. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang nak tanding dengan Abu Bakar ni, asyik kalah ya dia. Dalam banyak-banyak harta dia tu, kalau dia bagi separuh daripada harta dia. Tapi bila dia tanya Abu Bakar, habis, tak ada. Tak menang juga dia dengan Abu Bakar As-Siddiq. Cuma nak beritahu, sahabat-sahabat ni, dalam bab suruhan Allah Ta'ala, Abu Bakar pakai tinggal Allah dengan Rasul lah. Tak ada. Adapun kita banyak lagi tinggal.
Kalau daripada dulu duk derma RM1 situ. Tak. Hari Jumaat RM1 tiap-tiap kali hari Jumaat. Daripada dulu sampai sekarang ni, padahal gaji naik tiap-tiap tahun. Bukan tiap-tiap tahun tak? Ya, tiap-tiap tahun. Ni nak boleh bonus pula ni. Tapi duk derma situ RM1, RM2, RM3. Yang biru tu kalau tertinggal, alhamdulillah. Mari dah naik motor nak sapa masjid dah. Tengok dalam poket terlupa. Alhamdulillah. Tapi kalau tengok dalam poket tertinggal rokok, patah balik. Ada itu tuan-tuan. Saya ingat anak murid Baba Zik sebut contoh. Dia kata, kalau kita ni, tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan kalau kita ni isap rokok 3 kotak sehari, katakanlah. 3 kotak ni banyak ke? 2 kotak lah. 2 kotak. Kalau kita ni isap rokok 2 kotak sehari, katakanlah harga dia 50 lah 2 kotak. Saya tak tahu harga dia. Maknanya infak kita kena lebih banyak daripada tu lagi. Kalau sehari RM50 habis pada kotak rokok, maknanya infak kita kena lebih daripada tu lagi. Tu kalau kita letak di hukum makruh. 2 kotak tu. Makruh ni tak ada apa-apa pun kita dapat. Pahala tak dapat makruh. Tinggal lagi baik kan benda makruh ni. Maknanya kita nak imbang dengan apa? Kita keluar RM50 untuk beli tu. Kalau kita tak imbangkan dia dengan RM50 juga untuk infak pada jalan Allah Ta'ala ataupun pada masjid, pada surau. Tu mikir. Tu kata mendahulukan Allah. Ya ni. Mendahulukan Allah. Allah Ta'ala suka yang mana? Suka kita perhabis pada benda makruh ke? Apatah lagi kalau perhabis pada benda haram. Lagilah Allah Ta'ala tak suka. Benda makruh tu benda yang kita disuruh tinggal. Sebab apa? Tak ada manfaat lepas daripada kita mati. Maknanya tak ada pahala kita buat benda makruh ni dan tak berdosa. Maknanya sia-sia. Gitu. Paling kurang tu saya letak tu. Sia-sia. Pas orang yang beriman pada Allah Ta'ala buat ke benda sia-sia? Umur tak balik dah. Kalau lalu habis masa tu, katakanlah 1 hari untuk habiskan masa tu, sejam katakanlah, sejam tu sia-sia. Sejam tu tak balik dah. Sebut dah, bab tu nama dia sa'ah. Masa ni adalah sa'ah, detik. Detik yang pertama dengan detik yang kedua bukan detik pertama. Saya sebut dah tu. Syekh Rahimuddin sebut contoh. Tepuk kita yang pertama dan kedua, tepuk yang kedua bukan tepuk yang pertama. Maknanya saat yang kedua bukan saat yang pertama. Saat pertama dah berlalu dah. Tu kalau kira saat tu. Tapi sebab Allah Ta'ala buat malam dan siang ni duk berulang alik gitu ya. Habis siang, mari malam, habis malam, mari siang. Maka kita tak terasa berlalunya hari demi hari, hari demi hari. Sebab tu tengok, pagi dah petang dah. Gitu benda duk berlaku tiap-tiap hari dalam hidup kita. Tak berasa. Tak berasa habis dah seminggu, habis dah sebulan, habis dah setahun. Lepas tu apatah lagi duk sambut birthday pula, berasa panjang umur. Tu nak beritahu contoh. Kalau kita menghabiskan pada benda makruh tu yang tak memberi manfaat pada kita, kena imbang lah. Biar kita boleh buat benda yang mendatangkan pahala pada kita lebih banyak daripada benda makruh. Apatah lagi kalau kita ambil hukum ulama kontemporari mengatakan haram. Tak ada apa-apa. Tuan-tuan balik menung. Duduk atas katil malam ni letak tangan atas kepala mikir. Untuk akhirat itu. Bukan untuk dunia kita saja. Untuk akhirat kita. Nak ada jalan. Mesti ada jalan. Nak mesti ada jalan punya. Depan disebut dah. Ba'syarahut ta'am. Dulu dia cerita dah.
Bak lobo antas makan, dia tunjuk dah pada kita. Macam mana cara nak boleh kita kurangkan makan kita? Disebut dah dalam bab syarahut ta'an dulu. Buka muka surat tu, baca balik. Baik. Mana tadi? Sini nak sebutnya ialah bila mana kita kasihkan Allah Ta'ala, maka kita akan mendahulukan Allah Ta'ala dalam suruhan wajib dia ataupun dalam suruhan sunat dia. Maka saya sebut contoh tadi, seruan jihad maknanya sahabat-sahabat wajib infak. Berapa Abu Bakar infak? Habis licin. Berapa Umar infak? Separuh daripada harta. Tu sahabat-sahabat dilatih oleh baginda Nabi. Saya pernah sebut kisah. Seorang sahabat saya lebih lama lah duk main dengan ilmu tasawuf ni. Penterjemah kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Dia cari syekh, dia pergi Mesir dengan niat nak cari keturunan baginda Nabi. Allah Ta'ala pertemukan dia dengan keturunan baginda Nabi. So jadilah dia murid kepada guru dia tu. Saya nak sebut contoh. Orang yang duduk dalam perjalanan ilmu tasawuf ni dididik dan ditarbiah, salah satu daripadanya cabut buang dalam hati, cintakan harta. Seingat saya buat satu program. Bila dah ada grup WhatsApp ni kan tuan-tuan, saya mari mikir kita buat majlis apresiasi. Apresiasi ni maknanya apa ya? Menghargai cikgu-cikgu yang mengajar kita dulu. Setelah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Kalau Kisas, dia ada apa? Dia ada macam slogan dia. Slogan Audah dipanggil. Kembali. Kembali ke Kisas. Budak-budak Kisah lagi lah. Budak-budak hebat semua. Seluruh Malaysia masuk Form 4 situ tu maknanya budak yang selected semua masuk ke Kisah tu, belajar situ. So jadi orang hebat-hebat semua. So bila balik ke Kisah maknanya menyumbang balik kepada sekolah. Jadi saya buatlah satu program hampir 30 tahun lah. Hampir 30 tahun meninggalkan sekolah. Sempena hari guru sekolah. Pakak dalam grup tu kumpul sikit-sikit seorang duit. Kita duk berasa kita bagi 100 setengah tu banyak dah. Dia PM, dia call saya PM. Dia kata, mu ada duit tak? Kalau mu ada duit, dia kata, kita pakat 2,000 setengah seorang. Oh, kita tak mikir nak bagi 2,000 setengah. Sayang duit kita. Dia nak bagi, dia kata gini, kita tak pernah buat ni pada cikgu ni. Kita buat biar cikgu betul-betul puas hati. Kita jangan bagi hadiah saja. Setakat nak bagi kain tuala nak buat apa? Setakat nak bagi kain cat kuda ke apa tuan-tuan? Setakat nak bagi cat gajah, cat apa? Cat mangga ke apa tuan-tuan? Allah, benda tu berlambak dah, penuh dah. Gini, kita cari satu hadiah yang istimewa. Masa tu tengah timbul, kalau perempuan set periuk kau tuan-tuan, gitulah. Harga dia lebih kurang 100,5. Tuan-tuan bayang 100,5 kali dengan berapa orang cikgu masa tu, tak ingat ramai juga. Lepas tu dia kata, kita beli yang tu untuk cikgu perempuan. Yang laki beli apa? Tak ingat dah saya tuan-tuan. Lama dah buat ni bendanya. Kemudian kita bagi cash lagi pada cikgu. 200 orang bagi. Tapi saya nak sebut contoh sininya, orang yang tercabut daripada hati dia kecintaan pada harta, dia tak mikir supaya kita mikir. Kita berasa yang kita bagi RM5 tu banyak dah. Tapi orang yang tidak ada lagi kecintaan pada harta, dia boleh bagi jauh lebih banyak daripada kita lagi. Yang kita duk mikir RM50 banyak. Tengok kadar masing-masing lah. Cuma saya sebut contoh sini. RM50 banyak. Tapi bagi orang yang tidak ada rasa cinta pada harta tak duduk di hati dia, dia boleh cabut daripada harta dia yang banyak tu, ribu-ribu dia boleh bagi. Siapa artis tuan-tuan yang jual kereta dia tu? Yang jual kereta besar dia, kereta mewah dia tu? Wawa ke apa bini dia? Harga juta-juta. Separuh daripada tu dia bagi pada Palestin.
Hari tu saya pergi, hari Sabtu. Hari Sabtu saya pergi Pantai Dalam. Situ ada satu restoran Kelantan, tuan-tuan. So saya pergi makan. Nak keluar, nak bayar tu, panggil dia, suruh dia kira. Dia tulis di kertas putih tu, sumbangan Palestin. Maknanya setiap meja orang yang makan pada hari itu, semuanya dia bagi sumbangan pada Palestin. Pulanglah, nak bagi berapa? Tuan-tuan rasa tergamak nak bagi RM10, bagi RM10. Makan banyak dah ni. Makan dia tak satu. Ambil nak ambil apa dalam kedai dia tu. Makanlah, nak makan apa? Dengan kuihnya, dengan macam-macam lah. Lauk, bagai-bagai lagi. Makanlah. Cuma berasa nak bagi berapa? Nak bagi 50, kau nak tak nak bagi, kau nak keluar kau, sila. Terpulang. Yang penting dia nak bagi tahu, pada hari tu kalau tuan-tuan bagi RM10, RM50, kau RM100 kau, semua untuk Palestin. Lama orang gitu tuan-tuan sekarang ni. Orang yang pemurah. Kita yang boleh jadi duk kira lagi nak bagi RM1, RM2 pada masjid. Yang masjid surga tak payah kata, tak payah sebutlah. Tuan-tuan tengok tiap-tiap pagi mesti orang belum masuk masjid pun dah. Oh, yang tu banyak sangat. Kita tengok gilah masjid mana, surga mana. Saya pergi semain subuh, sedekah subuh tu berjalan. Naik tangga masjid. Sekarang ni kan tabung ada kadang-kadang di tiar luar masjid lagi. Naik tangga masjid tu duk bubuh dah. Bubuh. Yang bubuh dalam masjid, bubuh dalam masjid. Yang bubuh luar masjid, bubuh luar masjid. Tu nak beritahu orang bila kecintaan pada harta tidak ada dalam hati dia, dia boleh infak dengan mudah. Tu yang ulama kata, letakkan hartamu fi yadik, letakkan di tanganmu, jangan letak dia di hatimu. Bila letak di hati, benda tu akan kita cintai. Bila kita cintai, payahlah dia nak keluar. Walaupun kita ada banyak harta, tapi nak bagi RM10 pun rasa berat. Tuan-tuan duk tengok Aisar tu kan? Tengok tak? TikTok. Aisar yang duk bagi duit banyak pada orang. Bantu orang ni, bantu orang tu. Hasil dia dapat daripada TikTok lah kot, bayar pada dia. Cuma nak beritahunya dia infak harta tersebut. Cuma nak sebutnya sini, mendahulukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita ni kadang-kadang ada orang yang berzakat, zakat pun dia bayar ansuran. Tu nak bagi tahu. Padahal zakat ni wajib. Tapi dia punya sayang pada harta, katakanlah pada tahun tu dia wajib keluar zakat RM1,000. Dia bayar dulu RM200. RM800 dulu, simpanan dulu. Sebab apa? Sayang pada harta. Padahal hak zakat RM1,000 tu bukan hak dia dah. Kalau dia makan haram dah. Tapi sebab dia punya sayang pada harta, dia bagi dulu RM200. Temu dengan orang fakir, orang miskin pun tak bagi RM1,000, bagi RM200 dulu. Nanti kalau jumpa orang lain bagi pula. Tu kalau jumpa, kalau tak jumpa duduk situ, siapa tahun depan RM800 tu duduk ada lagi. Silap-silap hari bulan guna dulu. Bayar zakat yang wajib pun ansuran. Sebab apa tu? Kasih pada harta. Depan hari tu cerita dah hubbul mal ni. Kasih pada harta salah satu daripada penyakit madmumah itu. Baik. Padahal yang kita beri itulah yang kita punya. Kan? Yang kita beri itulah yang kita punya, yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tu. Ketika mana ada sahabat yang hadiahkan kepada Rasulullah kambing. Hadiahkan pada Rasulullah kambing. Tapi Aisyah ni infakkan bahagian-bahagian kambing ni. Yang tinggalnya pada Rasulullah untuk dia dengan Rasulullah makan ialah bahagian yang Nabi suka. Balik Rasulullah, dia ceritalah pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang hadiahkan kambing, tapi aku dah bagi pada orang ni yang susah semua. Yang tinggal lagi untuk kitanya ialah bahagian kambing yang kau suka. Lalu kata Nabi, tengok Nabi betul. Nabi betul Aisyah. Yang kau bagi itulah yang kita punya ya. Tengok Nabi betul. Yang mau bagi dah pada orang, yang tu yang kita punya.
Yang ni belum tentu kita punya ni. Yang ni boleh jadi kita nak suap tak masuk dalam mulut, jatuh atas lantai. Kalau masuk dalam mulut pun belum tentu jadi apa? Jadi penyumbang untuk kita buat taat pada Allah Taala. Andai kita lah, andai baginda Rasulullah tidak gitu, mana bagi tahu kita yang masuk dalam perut kita nasi banyak tadi rasa letih nak semayang malah bubuh nasi sepinggang kau malah. Nanti kita. Tadi berasa malas sebab apa letih nak semayang macam mana ni? Kena makan nasi dulu kot. Makan nasi 2 pinggang pakai sadar situ. Sadar tahu kau? Nyanda situ lah. Tak semayang lah. Ataupun lewat-lewatkan lagi ya. Sebab apa? Sebab kenyang pula. Tu maknanya makanan kita tak menyumbang untuk ibadat kita. Sebab niat bukan untuk ibadat. Niat untuk apa? Untuk sedap nafsu kita. Tu tengok Aisyah betul. Mana yang mau bagi, yang tu kita punya. Sebab apa? Tersimpan dah di dalam apa? Di dalam bank pahala kita. Adapun yang ada di kita belum tentu kita punya. Silat-silat letak situ, kucing ambil awak lagi, habis licin. Tu contoh. Batu kita ada banyak, belum tentu kita punya. Difaraidkan pula. Bila kita mati, anak-anak kita bagi sama-sama dia. Belum tentu kita punya, jadi pahala kita. Dia guna untuk benda apa pula kita tak tahu. Tu benda-benda yang berlaku. Kalau kita mikir kan jawab dia, kita mikir akhirat kita, untung kita situ. Baik. Tu contoh dari sudut harta. Dari sudut lain lagi, tuan-tuan boleh kias sendirilah. Nak bangun pagi, nak semayang subuh, malah kan? Malah Allah Ta'ala suruh kita bangun semayang subuh berjemaah, tapi kita sedap tidur. Mana nak? Orang yang cinta pada Allah Ta'ala, alamat dia akan mendahulukan Allah Ta'ala. Kita nak mesti jadi. Allah Ta'ala mesti bagi. Pukul 5 celak mata. Tidur pukul berapa pun, pukul 5 mesti celak mata. Kalau kita nak kalau kita tak nak, tak jadi. Allah Ta'ala tak akan mensia-siakan kejujuran hati kita yang nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Aku ni nak bangun semayang malam, ya Allah, walau 3 rakaat witir pun tak apalah tiap-tiap malam. Andai kita jujur, kita persiapkan diri kita nak terima anugerah daripada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala akan bagi. Tiap-tiap pagi dia akan selek mata. Pukul 5 tak payah tengok jam. Kita tercelek mata tu, kita tahu dah pukul 5 tu. Benda tu akan berlaku pada kita. Kita tak payah buka telefon, tak payah set alarm telefon, tak payah tengok jam, kita celek mata kita tahu tu pukul 5. Benda tu akan berlaku pada kita. Tu maknanya bila kita betul-betul jujur nak menuju kepada Allah, mesti Allah Ta'ala tak akan sia-siakan kejujuran kita tu. Nak jujur lah. Sebab tu tasawuf ni at-tariq, ulama kata at-tariq, jalan menuju pada Allah Ta'ala ni liman sadaq wa laysa liman sabaq. Tariq menuju pada Allah Ta'ala ni liman sadaq, untuk orang yang jujur, bukannya orang yang dahulu. Maknanya kita dulu memeluk Islam banding dengan orang tu mu'alaf baru masuk Islam, belum tentu kita dulu ke syurga. Walaupun kita ni Islam keturunan, mak ayah kita Islam, maka kita Islam dah. Tapi belum tentu kalau dia jujur dengan Allah Ta'ala, dia dulu lebih daripada kita. Banding dengan kita. Tuan-tuan boleh tengok antara contoh siapa? Dr. Farid Ravi. Tuan-tuan duk minat dia kan? Figure tu dalam Malaysia sekarang ni. Tuan-tuan tengok, dia minat pada Islam umur berapa? Umur sekolah menengah. Kalau tak silap dia cerita, dia Jordan juga ahli bait dia. Umur 16 tahun. 16 tahun tu duduk ita-ita tengok rancangan dalam TV tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan antarabangsa. Duk curi-curi tengok dia cerita. Masa tu nak memeluk Islam tak boleh. Umur 18 baru boleh Malaysia. Duk ita-ita baca tengok dalam TV rancangan tilawah Al-Quran. Hati dah siap dah tu nak terima hidayah daripada Allah Ta'ala tu. Macam mana kita persiap, begitulah Allah Ta'ala bagi.
Maka akhirnya dia memeluk Islam. Tuan-tuan tengok, sekarang dia mengajar kita. Tuan-tuan pernah panggil dia mari sini, bersyarah pada kita. Kalau tuan-tuan pernah panggil, maknanya dia boleh hurai Islam pada kita pula. Patutnya kita hurai Islam pada dia. Ramai dah yang macam tu. Yang Cina Muslim masuk Islam boleh jadi pendakwah. Sebab apa? Sebab dia jujur nak pada Islam. Sebab tu jalan menuju Allah Ta'ala pun gitu juga. Nak kepada sadaq. Nak kepada kejujuran. Betul ke mu nak dekat diri pada Allah Ta'ala? Kalau betul, Allah Ta'ala bagi jalan-jalan dia. Perlu kepada guru untuk bimbing. Dia bagi guru untuk bimbing kita. Kalau kita tak jujur, kita ada niat lain, nak ke guru tu sekadar nak kata aku ada guru, aku ada syekh, aku ada mursyid, tak ada apa. Nak kita jujur, mu nak apa sebenarnya? Mu cari aku ni mu nak apa? Sebab tu saya sebut dah. Saya tanya, mu nak apa? Mu cari aku ni. Kalau mu nak sebagaimana aku nak, maka kita akan boleh bersatu hati. Tapi kalau mu nak cari dunia dengan aku, mu tak dapat lah. Kalau mu cari aku, serupa dengan aku cari mu nak bawa pada Allah Ta'ala, mu pun nak pergi pada Allah Ta'ala, maknanya niat kita satu, Allah. Yang mempertemukan kita adalah Allah. Bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana pangkat, bukan kerana kita nak orang kenal kita gini-gini. Tak ada. Kita nak menuju pada Allah. Kita siap gitu, Allah Ta'ala akan bawa kita. Tu at-tariq liman sadaq wa laysa liman sabaq. Tu contoh-contoh. Baik, jadi dia kata orang yang kasih pada Allah Ta'ala ni, dia akan mendahulukan apa yang Allah Ta'ala suruh atas yang disukai oleh nafsunya. Tu cinta. Dia akan apa? Lupakan segala keinginan-keinginan dia, habuan-habuan nafsu dia. Apa dia? Antaranya kita nak rehat. Betul tak? Tak ada orang yang tak nak rehat. Kita nak rehat. Nak apa? Nak makan. Nak apa lagi? Nak tidur. Tu semua kita nak tu. Nafsu kita nak tu. Nak rehat, nak makan, nak tidur. Tapi sebab kita kasih pada Allah Ta'ala, kita lawan. Dia nak rehat, kita tak rehatkan dia. Sekarang bukan waktu rehat. Nanti rehat pukul 10. Beritahu pada dia. Sekarang bukan waktu rehat. Sekarang waktu engkau kena berada di tempat ni. Mana tempat dia? Di masjid atau di surau. Mu kena semayang jemaah maghrib dulu. Mu kena semayang isyak berjemaah dulu. Mu kena dengar orang mengajar dulu. Nanti lepas daripada tu, mu boleh rehat. Pukul 10 sampai pukul 5, mu rehat. Pukul 10 sampai 4:30, mu rehat. Lepas tu, mu kena bangun. Kena ajar gitu nafsu. Sebab nafsu kalau boleh nak rehat tiap-tiap masa. Dah penat dah seharian dah. Siapa nak keluar lagi daripada rumah? Balik duduk di rumah lah sedaknya. Sandar tengok TV dah. Sambil-sambil tu makan kentang McD kau tuan-tuan. McD sekarang ni kan mesti orang boykot. Tuan-tuan tak boykot lagi ke? Jak boykot, jak tak boykot, tak tahulah. Baik, nak sebut contohnya gitulah nafsu kita ni. Lepas tu kena cabut, buanglah daripada diri kita. Sifat kita yang malas kena jadi rajin. Kena ajar diri kita yang malas ni. Malasnya nak semayang 2 rakaat. Kena ajar, paksa biar jadi rajin. Malahnya nak berzikir. Ajar, paksa diri biar boleh berzikir. Nak boleh 100 pun malahnya. Malah tu buang sifat malah tu. Sebab apa? Demi kekasih. Orang yang kasih ni kan mana boleh malah-malah. Bila kita kasih kepada seseorang manusia, bini kita lah contohnya. Jadi rajin. Jadi rajin, kerja, buat tu, buat ni. Sebab apa? Nak menggembirakan hati orang yang kita kasih. Asalnya malah, asalnya nak rehat. Tapi tukar, buang perangai kita yang nak rehat tersebut. Yang malah tadi, jadi rajin. Yang pemarah, kalau orang yang kita kasih tak suka dengan sifat marah kita, kita buang sifat marah tu. Sebab apa? Kalau kita kekal dengan sifat marah tu, dia kata aku tak nak kahwin dengan mu. Jawab dia, tak kahwin kita dengan dia. Melopong tengok orang lain ambil. Cabut buang sifat marah tu.
Belajar jadi orang sabar. Gitu. Tu nak beritahu mendahulukan Allah Ta'ala daripada keinginan hawa nafsu kita. Baik. Dan setengah daripadanya, daripada tanda kasih akan Allah Ta'ala tu, apa lagi dia kata? Rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala. Macam mana nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni? Dengan mati. Dengan mati. Disebut sini rindu, bukan minta. Minta agama tak bagi. Kita minta nak mati, agama tak bagi. Kita minta nak mati, Nabi larang kita minta mati. Ni rindu. Rindu kepada kematian. Rindu kepada kematian tu sebabnya dengan mati itulah kita boleh bertemu dengan Allah. Ulama kata apa? Al-mautu, mati ni jisrun. Umpama seperti jisir. Jisir ni apa? Jambatan. Maut mati ni umpama seperti jisrun yusilu, yang menyampaikan al-habibu ilal habibi, yang akan menyampaikan seorang kekasih kepada kekasihnya. Bayangkan kalau tak ada jambatan, dia duduk seberang tanah besar. Dia duduk tanah besar, kekasih duduk seberang. Penang gitu seberang dengan tanah besar tak dipanggil tak? Maknanya kekasih duduk di pulau, kita duduk di tanah besar. Macam mana nak pergi kalau tak ada jambatan yang panjang dua tu? Nasib baiklah kerajaan buat jambatan. Bolehlah kita pergi duduk pulau tu bertemu dengan kekasih. Kalau tidak, duduk laung situ. Laung mana duduk dengar jauh. Semua nak sebut contohnya begitulah perumpamaan mati. Mati ni adalah jalan untuk seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya, iaitu Allah. Allah Ta'ala ni kan kekasih. Kekasih yang seronok satu ketika dulu kita mendengarnya. Bila? Ketika di alam arwah dulu. Ketika di alam arwah dulu. Seronok kan roh mendengar kalam Allah Ta'ala yang berkata, alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Semua roh mengatakan, ya, engkaulah Tuhan kami. Tu alam yang kita dengar kalam Allah Ta'ala. Sekarang ni kita baca kalam Allah Ta'ala tak sedap. Tu maknanya ada unsur nafsu dah dalam diri kita. Padahal Quran yang kita duk baca, yang kita dengar dalam sembahyang tu adalah kalam Allah Ta'ala. Kalam yang sama juga kalam Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ucapkan. Cuma kalam yang kita dengar di alam roh dulu bukan kalam yang berhuruf, yang bersuara. Bukan kalam itu. Dan kalam yang kita tengok atas Quran yang bertulis tu pun itu bukan kalam yang apa? Kalam yang kita boleh katakan pada Allah Ta'ala. Benda tu barulah. Sebab apa? Dia ada tulisan. Bila dibaca ada suara. Baru. Habis tu mana yang kalam qadimnya? Kalam qadim makna dia. Makna dia tu qadim. Tapi bila dia ditulis, bila kita boleh pegang dia, bila kita baca ada suara, tu tidak qadim lah. Itu benda baru lah. Tapi ulama nak selamatkan akidah kita, ulama definisikan Al-Quran tu kalamullah. Takut-takut nanti kita kata, kalam Allah Ta'ala ni ada huruf lah. Ada, bukan gitu. Kalam Allah Ta'ala tak berhuruf lah. Tak berhuruf, tak berbunyi, tak bersuara. Itu kalam Allah Ta'ala. Adapun yang Quran, itu bukan kalam Allah Ta'ala yang qadim. Yang tulisan tu. Adapun yang qadim, yang makna tu. Tapi Allah Ta'ala lah yang bercakap tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu kalam Allah Ta'ala. Tak seronok pula kita dengar. Nak kena dengar daripada suara yang merdu pula baru sedap kita dengar. Padahal itulah kalam Allah Ta'ala yang kita pernah dengar dulu di alam arwah. Tu. Sebab tu orang yang cinta pada Allah Ta'ala merindui untuk pulang kepada Allah Ta'ala. Nak bertemu dengan kekasihnya. Mana? Ada syair Arab disebut apa? Wa mal hubbu illa lil habibil awwal. Tu doktor masa duk ngaji dulu doktor selalu ulang syair tu. Wa mal hubbu illa lil habibil awwal.
cinta ni dia akan cinta yang sebenar ni dia adalah cinta yang pertama tu. Wa mal hubbu, tidaklah cinta itu illal habibil awal, kecuali kepada kekasih yang pertama. Tu cinta yang sebenar. Sebab tu tuan-tuan pernah ada pengalaman tak? Tuan-tuan bercinta dengan orang lain, akhirnya kahwin dengan orang lain, tinggal lagi tak janda dulu? Tinggal lagi. Kalau tinggal lagi, itu cinta yang pertama. Akan tinggal sampai bila-bila. Nasib baik bini tak boleh baca ya hati kita. Cuba kalau boleh baca, aku ni tunggu suami dia mati ya. Kalau suami dia mati, aku nak kahwin balik dengan kekasih aku dulu. Contoh. Sebab apa tu? Wa mal hubbu illa lil habibil awal. So kekasih hati kita yang pertama siapa sebenarnya? Allah. Tu kalam dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyintai aku. Tu kata ulama sufi. Kecuali untuk menyintai aku, sebab melalui cinta baru ada ibadat. Tak ada cinta tak akan berlaku ibadat. Sebab ada cinta berlakulah ibadat. Kenapa kita boleh beribadat? Sebab ada cinta pada Allah Ta'ala. Cuma tahap mana cinta kita? Sehebat mana cinta kita? Kita tak hebat sangat. Sebab tu kita boleh berdiri dengan ibadat wajib saja. Yang sunat-sunat berat adalah nak buat. Adapun kita duk baca sirah, kita tengok macam mana hidup ibadat Nabi. Macam mana ibadat para sahabat. Macam mana ibadat para ulama. Ibadat Nabi, tuan-tuan tengok ibadat Nabi, hatta tatawarrama qadamah. Ataupun riwayat lain, hatta tatafattara qadamah. Bengkak sembah. Ni betih-betih Nabi ni. Dua-dua kaki tu sembah. Sebab apa? Sebab banyak beribadat ataupun lama berdiri dalam beribadat. Kenapa? Tak seronok macam mana? Sebab dia berbicara dengan kekasih. Tu tahap cinta dia. Tak sama dengan cinta kita. Ada isteri baginda Nabi yang sampai tahap ikat tali dalam masjid. Maknanya apa? Saat dia tak mampu dah nak berdiri, maka dia berpegang di tali tu. Tapi Nabi tegur lah. Nabi kata, ni tali siapa? Sahabat kata, ni tali isteri engkau. Nabi kata, huluh. Nabi kata, buka lah. Allah Ta'ala tak suruh sampai tahap tu. Allah Ta'ala tak suruh. Maknanya, sampai kita tak daya dah nak melakukan ibadat, pun kita berusaha lagi nak buat juga. Maknanya, kalau mu letih, tidur dulu, rehat dulu. Allah Ta'ala tak suruh sampai ke tahap tu. Cuma nak beritahu bagaimana jiwa dalaman dia menolak dia untuk bangun. Beribadat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan duk dengar kisah almarhum Tuan Guru kan. Andai betul lah. Andai betul, mudah-mudahan betul. Kita dengar cerita almarhum Tuan Guru kan. Dalam keadaan doktor bagi ubat tidur. Tapi bila sampai masa qiyam mulai dia akan sedar. Sedar dia sebut pada waris yang jaga dia, nak semayang, nak ibadat. Apa yang menolak dia untuk sedar? Jiwa dalam dia yang menolak. Kalau ikut tubuh ni doktor kata, tak bangun dah ni. Dengan ubat ni tak bangun dah. Habis tu yang menolak dia untuk bangun tu, ruh dalam dia yang kuat. Bawa turun daripada rumah uncang air kencing, hujung-hujung usia dia kan. Nak masuk dalam masjid tak larat dah, nak jadi imam tak boleh dah. Duduk di tepi tangga masjid tu semayang di luar. Apa yang menolak dia boleh pergi tu? Jiwa dalam dia yang kuat. Hubungan dia dengan Allah. Jiwa kita dah jiwa kita. Sebab apa? Jiwa kita cintakan apa yang ada di sekeliling kita. Bantal kita, tilam kita, bini kita. Gitu. Sebab tu payah nak bangun. Sedar-sedar tarik kain selimut, sedar-sedar Allah bantal satu lagi sedar. Kena das Abdul pula kan? Hilang kepala. Tak ada kepala kita. Mana kepala hilang? Tenggelam dalam das Abdul, bantal tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke? Dia nama bantal tu das Abdul tu. Tu nak bagi tahu kita.
Sebab tu beza antara kita dengan mereka. Tapi boleh tak kita capai? Boleh, benda tak mustahil. Cuma kena cari jalan. Macam mana kita nak dapat cinta ni? Dia bagi alamat pada kita. Kalau ada dua alamat ni, maknanya adalah tu cinta kita pada Allah Ta'ala. Baik. InsyaAllah kena berhenti tu. Dan tiada benci ia akan mati, melainkan kerana ingin ia akan bertambah makrifat. Tu beza dia. Tak nak mati tu sebab apa? Sebab nak tambah lagi mengenal Allah Ta'ala di dunia ni. Kerana sedap musyahadah itu atas qadar makrifah. Makin banyak makrifah, makin sedap musyahadah pada Allah Ta'ala. Musyahadah dengan hati, bukan musyahadah dengan mata kepala kita ni, tidak. Akan datang. Saya baca lah tuan-tuan. Satu perenggan dia. Dan setengah daripada alamat kasih tu, redha ia dengan qada Allah Ta'ala. Dan setengah daripada alamat kasih lagi, benci ia akan dunia, kerana dunia itu melalaikan akan dia daripada menyebut Allah Ta'ala yang dikasihinya. Itu dua lagi. Kita tengok dalam pertemuan akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.